surah baru ini insyaallah surah Al-A'la. Buka surah 591 daripada Al-Quran. Surah yang ke 83. Ada 9 ayat. Al-A'la diambil daripada perkataan daripada ayat pertama Al-A'la, iaitu sifat kepada Allah. Rabbika, Rabbika, sifat kepada Rabbika. Al-A'la ialah yang agung, yang maha tinggi. Biasanya Al-A'la ini disebut di dalam tasbih semasa sujud, kerana sifat Allah itu a'la, paling tinggi, dan semasa sujud itu kita berada dalam keadaan asal kita, fitrah kita daripada tanah. Kita sujud, kita berada di muka kita di tanah, kita tahu asal kita tanah, dan yang menciptakan kita ialah Allah, Rabbuk Al-A'la, yang maha agung. Baiklah, sama-sama kita baca surah ini insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا يا الله lapangkanlah dada kami sekalian ويسر لنا أمورنا mudahkanlah segala urusan kami واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Kau jadikanlah kami semua ini, ya Allah, orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pertemuan ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal-rahmah wa du'a al-malaika wa dzikrullah fi ma tunzil. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami di dalam majlis ini khususnya tenang hati kami, sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Kau sembuhkanlah siapa jua yang muda sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya yang mengikuti majlis ini, khususnya keluarga kami serta orang-orang yang meminta kami untuk berdoa kepada-Nya, juga muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis-salihin. Ya Allah, kurniakan dua kepada kami hikmah, yakni faham dalam agama. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang Kau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan dikurniakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Kau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dan ampunkanlah juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni meninggal dunia, khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah pada kami sekalian ini dari sisi Engkau rahmat-Mu, serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami dalam petunjuk-Mu. Amin. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, semoga kita di dalam rahmat Allah. Surah Al-A'la ada juga disebut surah Sabbihi. Surah Sabbihi. Al-A'la nama Allah, kita kata tadi, yang maknanya yang paling tinggi, yang paling tinggi dari sudut rububiyahnya, tinggi dari sudut reka cipta dia.
Dia buat langit, kita tengok. Dia turun. Sebab apa kita sebut paling tinggi daripada cipta? Jagaan. Sebab Al-A'la disifat kepada Rabbi. Kita tengok dalam ayat itu. Sabbihisma Rabbika. Dia tak sebut Sabbihisma Sabbihisma Rahman. Dia tak sebut Rabb. Rabb kan nama Allah. Jadi nama Allah banyak. Sabbihisma Rahman. Kada Sabbihisma Rahim. Tak disebut ambil nama paling agung daripada nama-nama Allah. Rabbul Alamin, Tuhan alam. Rabbin Nas, Tuhan manusia. Rabbil Falak, Tuhan makhluk-makhluk halus yang tak nampak Allah. Jadi dia sebut Rabbi yang memberi makna ketuhanan, kan, dan disifatkan dengan Al-A'la, Tuhan, pencipta, pengurus semua sekali ni Rabb, kan, disifatkan dengan A'la, menunjukkan bahawa A'la ini dari sudut rububiyahnya dan ciptaan, dan dia buat dia cantik, buat langit cantik, buat kita cantik. Itu dikaitkan. Bila Allah sifat kepada bentuk-bentuk itu, apatah lagi ayat kedua menyifatkan lagi nilai rububiyah Allah itu. Apa dia? Alladhi sifat macam Allah juga. Maknanya Rabbika ni kata Allah Al-A'la, satu dia. Yang kedua sifat dia Alladhi khalaqa fasawwa, sifat dia juga, kan. Yang dia sebut yang Al-A'la, yang maha tinggi. Alladhi yang, cuma dia panjang sikit ayat. Dia panjang sikit dalam bentuk sentence, kan. Jadi Alladhi khalaqa fasawwa. Tengok. Bila dia buat apa? Buat makhluk, buat langit, buat bumi, fasawwa, dia comel. Apatah lagi khalaqal insan, fasawwa al-insan. Dia comel, dia indahkan manusia. Dia bukan sekadar tu sifat dia ayat yang keempat, yang ketiga. Walladhi qaddara fahada. Bila dia takdirkan satu benda, dia tunjuk jalan. Kita manusia, dia buat kita, dia tunjuk, dia bagi Quran, dia tunjuk jalan, kan. Sesat kita sama dia sempatnya, kita pilih salah. Kita yang salah. Qaddara, dia hidup kita, dia takdirkan kita hidup. Fahada, dia beri Quran, beri Nabi, beri malaikat, segala-galanya. Tapi apakah kita menerimanya? Itu walladhi qaddara fahada. Lagi sifat Allah walladhi akhrajal mar'a, yang dia itu jugalah yang mengeluarkan mar'a. Mar'a ni hasil-hasil yang dikeluar di tempat mar'a. Mar'a ni ra'i ni gembala, kan. Mar'a ni tempat kita cari makan. Dia jadikan bumi ni tempat cari makan. Dia keluarkan air daripada bumi, dia keluarkan pokok daripada bumi, kan. Dan dia keluarkan hidup kita semuanya. Dia. Jadi Allah yang begini sifatnya Al-A'la, Rabbikal A'la. Satu, Rabbikal ladzi khalaqa fasawwa, Rabbikal ladzi qaddara fahada, Rabbikal ladzi akhrajal mar'a. Lepas tu dia keluar mar'a, hidup, kita tanam, kan. Tapi akhirnya faja'alahu musa'an ahwa. Tak berakhir pun, tidak ada kekal pun. Akhirnya faja'alahu musa'an ahwa, semua berakhir. Hebat macam mana kita rasa hebat pun tidak akan berakhir. Pokok pun berakhir, apa pun berakhir. Jadi janganlah kita merasakan kaedah yang Allah cipta ini satu kerugian, satu kelemahan. Itu tabiat sebenarnya ini. Tugas kamu apa? Sabbih. Itu tugas kita. Sabbih. Maka dalam 5 ayat pertama ini Allah sebut nilai hidup yang menyelamatkan kita adalah tasbih.
Maka surah ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca pada hari-hari besar. Pada hari besar. Dia gabung dengan surah lepas pada surah Al-Ghasyiyah. Al-Jumaat Nabi banyak baca. Disebut dalam hadis. Hari raya Nabi banyak baca. Kan? Dalam witir banyak Nabi baca. Witir kita baca sama. Witir ke apa nilainya? Sehingga dibaca begitu Nabi baca, kita pun ikut baca. Nilainya kena jasa. Kena jasa. Kita hidup ini di bawah jasa Allah Rabbikal A'la. Dialah khalaqa. Dia buat kita. Fasawwa, dia cantikkan kita. Kita sakit di hospital sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Ubat. Ubat kita kata tak. Tapi kalau Allah tak izin, ramai orang ada ubat, duit banyak tu, Allah tak izin. Tak ada salah-salah. Orang ni miskin, pergi hospital, sembuh. Siapa yang nak banding dengan orang jutawan, dengan orang RM1 ni, kan? Yang jutawan tak sembuh, yang RM1 sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Duit kan? Tak. Kalau duit, memang orang juta lah lebih sembuh. Kan? Duit banyak yang orang yang apa ni belum berkaya kan, orang Sarawak sakit, duit berkotak-kotak, tapi tak boleh menyelamatkan dia. Orang lain pun nak ambil dia balik ke kampung dia. Tapi nak macam mana? Bukan duit yang menyembuh. Khalaqa fasawwa. Dia yang ketiga ialah qaddara. Dia takdirkan kita hidup, kemudian mati. Kan? Itu. Jadi untuk selamatkan kita dalam keadaan apapun, kena sabih isma rabbika. Sabih satu makna tasbihah. Sabih ayat perintah, bertasbihlah engkau wahai Muhammad. Ayat mula-mula lagi dalam awal surah mula dengan perintah. Individual. Kalau kita kata asalnya sabih ya Muhammad, Nabi tak ada dah. Yang ada kita umat Nabi. Maka kata ulama, ayat-ayat yang diperintah kepada Nabi secara individu, ia akan berpindah secara automatik kepada setiap umat secara individu. Maka kita juga diperintah tasbih. Okey, apa makna tasbih? Tasbih perintah ialah supaya kita sebut subhana rabbiyal, subhanallah lah, subhana rabbi, subhanallah. Kita kata subhanallah tu pokok, subhanallah, subhanallah. Tapi dalam sembahyang kita tak sebut subhanallah, kita sebut subhana rabbi. Kita tak sebut lafaz jalalah kan. Allah tu lafaz jalalah, kita sebut sifat dia. Subhana rabbi. Sebab apa? Saat kita rakaat, apa sebab rakaat? Kenapa kita rakaat? Kita mengiyakan Allah itu Allah itu rububiyah. Dia cipta, kita mengiyakan. Kita tunduk, kita bersedia untuk menerima apa dua perintah rakaat. Okey. Dan kita sebut di situ tasbih subhana rabbi al-azim. Subhana rabbi al-azim. Azim, kenapa azim? Tidak a'la pada rakaat. Antara sebabnya azim itu makna maha agung dari sudut ciptaan. Maha agung dari sudut ciptaan. Kita rakaat, kita kata al-azim. Bila kita kata al-azim itu, kita tengok langit. Allah buat cantik kan? Allah hebatnya Allah. Azim Allah. Allah buat bumi terhampar. Azim Allah. Allah buat kita cantik. Azim Allah. Subhanallah. Saat kita berdoa subhana rabbiyal azim, kita dalam keadaan rakaat itu, kita rasa nikmat kurniaan Allah yang hebat segala-galanya. Lalu menangis kita. Kan? Hebat Allah ni, aku macam ni je. Tak sampaikan aku ni ya Allah. Rakaat kita. Dan itulah kita subhanallah yang azim. Adapun yang kedua, tasbih yang kedua ialah
Sujud kan? Sujud. Sujud itu tasbih 2 kali. Kenapa 2 kali? Subhana rabbiyal a'la pula. Al-a'la saat kita duduk di atas tanah. Kita kata subhana rabbiyal a'la. Sebab tanah adalah asal kita. Yang maha rabbiyal a'la, Allah pencipta yang hebat, yang sempurna. Ia cipta daripada tanah. Jadi kita macam ni, ya Allah a'la, hati. Dan kena ingat, kita 2 kali sujud. Dalam erti kata, sujud pertama kita tanah, kita pun bangkit semula, duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud itu ibarat kehidupan dunia. Sekejap aja, lepas tu sujud pula, kembali tanah pula. Kita asal tanah, lahir kita dah duduk di dunia. Duduk dunia ni ibarat duduk antara 2 sujud. Lepas tu mati pula. Sujud tu, kedua tu, subhanallah ta'ala, kembali pada tanah dulu. Lepas ni kita akan kembali pada tanah. Lepas kembali pada tanah, bangkit semula dah. Kita beriman, bangkit semula. Allahu Akbar. Lepas bangkit semula, lepas sujud kedua tu, kita baca apa? Tahiyat. Tahiyat itu kita bangkit semula. Lepas kita dibangkit, kita jumpa Allah. Maka tahiyat itu gambaran pertemuan kita dengan Allah, dengan Nabi, dengan saudara kita, dengan segala makhluk yang kita hari ini tak pernah tengok pun dia. Besok kita akan tengok Allah. At-tahiyatu lillah. Salam Allah. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Jumpa dengan Nabi. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Jumpa sesama kita. Itu nilai yang ada dalam salat yang Allah tak beri kita berhenti. Sungguh baca 5 kali, buat 5 kali sehari. Dan kita tasbih walaupun sunat, kita tak pernah tinggal. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Itulah nilainya. Tuan-tuan dirahmati Allah. Untuk surah ni kita kena pegang gini ya. Kalau kita baca mana-mana ayat, contohnya ayat tu dia lampunya, laporan. Contohnya laporan ayat Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Ada perintah kan? Cuma tanya macam, pernah datang ke padamu cerita hadithul Ghasyiyah? Tanya aja. Kan? Tapi dalam surah ni tak tanya, perintah tunggu. Sambil paksa ni. Iyalah, aku paksa pun kau kena ingat. Aku ni Rabbukal A'la. Dan aku ni alladhi khalaqa fasawwa. Aku ni alladhi qaddara fahada. Aku ni alladhi akhrajal mar'a. Aku suruh tasbih buat jasa padamu. Itu maksudnya. Faja'alahu. Dan kamu kena ingat dalam ayat 5 tu, Allah akan menjadikannya. Faja'alahu. Ja'ala tu Allah. Fa maka ja'ala fa'il tu Allah. Hu tu al-mar'a. Al-mar'a tu maknanya segala hasil ciptaan Allah itu akan jadi rusak, hilang, kering, tak ada guna. Kita ulang ni dulu hebat kan, ulang ni dah pencet, tak ada guna, orang tak ambil, kita kerja pun tak terima. Ada makin rusak lah tu. Lepas ni cukup kan. Nah, tapi Allah kata dalam ayat berikut, sanuqri'uka fala tansa. Tiba-tiba dalam tasbih, dalam perintah tasbih dan sebut sebab apa kena tasbih itu, kerana jasa besar Allah itu, tiba-tiba dikaitkan sanuqri'uka fala tansa, dikaitkan dengan Quran. Kenapa? Quran kan tu Allah Ta'ala Quran kan nukri tu, nukri daripada qara'a yukri'u, qira'ah kan, Quran, qara'a yaqra'u, iqra' Qur'anan. Qur'anan masdar dia dua. Qira'atan baca biasa, tapi qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan yang tidak boleh dipisahkan dengan kita. Baca sebut Quran.
Dia tak sebut qira'atan, walaupun masdarnya qira'atan boleh. Qara'a yaqra'u iqra' qira'atan. Kenapa? Qara'a yaqra'u Qur'anan. Kata ulama, Quran masdar mukhassas li Quran, untuk membaca yang tidak boleh dipisahkan. Jadi di sini Allah tak kata qara'a, Allah kata nuqri daripada aqra'a yuqri'u. Apa dia? Bukan iqra'un mukri. Dan ni dalam apa ni, pertandingan ngaji dulu dia kata qari'ah kan. Lepas tu dia guna apa? Istilah baru, mukri'ah. Kita tengok zaman apa Datuk apa ni, Allah SWT lupa dah, dia masih hidup, yang terjemah, yang baca Arab dalam tilawah Quran. Dia ada yang guna bahasa Inggeris, ada yang guna bahasa Arab. Apa nama? Dia guna mukri. Al-mukri al-awwal, yang taqaddam, al-mukri al-awwal. Mukri daripada nukri, daripada aqra. Sanukri'u maknanya qara'a yaqra'u iqra', baca. Kalau aqra'a yuqri'u, akri dia panggil tahu iqra', akri maknanya memperdengarkan bacaan. Di sini sanuqri'uka maknanya kata Allah, dan satu akad nukri, kami memperdengarkan engkau bacaan Quran. Mana Quran ni dia tak boleh main sorang-sorang. Kita kena orang dengarkan kita, baru kita ikut hak kita dengar. Sebab tu Quran ini talaqi. Quran ini jadi talaqi. Nabi talaqi dengan Jibril. Nabi Allah kata, aku akan memperdengarkan engkau bacaan Quran. Kau ikut je. Fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki mungkin lupa. Saat begini, bila kita baca illa masya Allah tu, Allah boleh tentu kita jadi lupa. Masa tu kita kena minta pada Allah, ya Allah, bila illa masya Allah tu kan, kita kata ya Allah, janganlah kau lupakan aku pada Quran tersebut. Sebab Allah boleh melupakan disebabkan sikap kita. Innahu ya'lam Allah. Innahu, sesungguhnya dia Allah, ya'lam, dia tak pernah lalai. Cuba kita terjemah, dia tak pernah lalai. Dia tahu. Dia tahu hati diri kita. Ya'lamu qalbana, dia tahu hati budi kita. Sebab ilmu dikaitkan dengan dua, iaitu al-jahra, yang terang-terang, wa ma yakhfa, apa yang disembunyikan. Maknanya ya'lam, dia guna fi'il mudhari'. Allah tak pernah lalai dan dia sentiasa tahu. Al-jahra, yang kamu bercakap kan, Allah semua tahu. Wa ma yakhfa, dan apa-apa juga yang sembunyi. Dia tahu apa. Maknanya kita kena ingat bahawa Allah tak pernah lalai. Kenapa dikaitkan innahu ya'lamul jahra selepas dia kata illa masya Allah? Kenapa? Kita kena kita bila baca Quran kita kena tanya diri kita, kenapa Allah kata illa masya Allah, kemudian dia sebut pula innahu ya'lamul jahra? Maknanya saat Allah kata illa masya Allah ni, orang yang bijak, yang Quran, yang ahli Quran, bila dia kata illa masya Allah tu, hati dia minta benda yang baik. Ya Allah, kau kenaki, aku nak supaya kau jadi aku yang orang alim. Oh baik ya Allah, minta saat illa masya Allah. Sebab dia nitasan hati Allah tahu ke? Ya, sebab innahu ya'lamu
al-jahra wa ma yakhfa. Mana kita minta lintaskan hati kita saat apapun kita baca ayat Quran yang bunyi Masya Allah, apa yang Allah hendaki. Aku sakit kepala ini ya Allah, illa Masya Allah, ya Allah bunyilah sakit. Tak bunyi mulut tapi dengar di dalam hati, lintasan hatinya. Allah tahu tak? Allah tahu. Sebab apa? Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Itulah orang soleh. Dia hidup dengan Allah tu nampak relax dia jalan senyum, tapi hati dia bergerak, berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ke kita nak jadi orang macam tu? Siapa yang nak halang? Boleh, tak ada isu pun. Nak jadi orang yang nampak relax je, tapi hati tak pernah terputus dengan Allah. Inna Masya Allah. Nah, bila dia ingat Inna Masya Allah tu, dia tahu Allah akan tentukan dia macam mana yang Allah kehendaki. Tapi dia sentiasa meminta, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kenapa dia meminta? Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Tentu setakat tu sanukhrij wa nuyassir kal yusra, kita sambung kita akan kata insya-Allah 7 ayat tu dah 7 hari dah, cukup dah. 7 kan. Benda 7 ni benda comel. Ada orang kata pada Allah ada tak jumpa hadis, tapi ada seorang kawan dia kata siapa-siapa orang hidup bahagia baca tiap-tiap hari surah surah Al-Duha, bukan surah Sabbih lah, surah Al-Duha. Kita dah belajar Wad-duha wal-laili idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baca 7 kali dari baca waktu mana pun Allah akan jaga hidup kita dan amat sesuai sangat dengan makna dalam ayat ini yang memiliki satu nilai itu. Wallahu a'lam. Sebab anda sebut Sabbih itu sebab 7 ayat ini kebetulan. Jadi kita berhenti setakat illa Masya Allah. Illa ayat ke-7 ni, tuan-tuan bila baca ayat ni, mintalah dengan hati ke, minta dengan mulut ke, Allah yang akan, Allah tahu. Sebab saat kita kata insya Allah, Masya Allah, pasti Allah dengar doa kita. Allah Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi.